Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Alif Hakim bin Cikgu Mahmud. Marratan thaniyah. Nama saya Cikgu Alif Hakim bin Cikgu Mahmud. Nombor matrik saya 062072. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Seterusnya, saya akan membacakan teks hadis dan juga maksud kepada hadis tersebut. Hadis yang ke-14 daripada kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang bertajuk Kehormatan Darah Seorang Muslim. Hadis yang berbunyi, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah dan aku kata Nabi utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu daripada tiga perkara. Berzina, padahal dia sudah berkahwin. Maksudnya orang yang telah berkahwin yang berzina. Jiwa dengan jiwa, iaitu membunuh orang. Dan orang yang telah meninggalkan agamanya serta memisahkan diri daripada jemaah, iaitu murtad. Nama saya Muhammad Alif Hakim bin Hassan dan nombor matrik saya 063227. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai biodata perawi hadis ini, iaitu Ibnu Mas'ud. Nama sebenar Ibnu Mas'ud ialah Abdullah bin Mas'ud bin Rafi' al-Huzaili. Nama bapa beliau ialah Mas'ud bin Rafil dan nama ibu beliau ialah Ummu Abdillah. Abdullah bin Mas'ud merupakan golongan terawal yang memeluk agama Islam dan dia juga menyertai Nabi Muhammad SAW di dalam hijrah ke Habasyah serta Madinah. Ibnu Mas'ud juga turut serta di dalam peperangan seperti Perang Badar. Selain itu, Ibnu Mas'ud juga menerima sebanyak lebih kurang 70 surah Al-Quran secara langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud juga menjawat jawatan sebagai utusan Sayyidina Umar Al-Khattab ke Kufah untuk mengajar penduduk Kufah mengenai hal yang berkaitan dengan agama Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijrah dan dikebumikan di Baqi'. Ismi Muhammad Izan Afif bin Azizan, nombor matrik 063962. InsyaAllah saya akan membentangkan kepentingan hadis. Hadis yang Nabi muliakan ini merupakan penerangan agama Islam yang agung. Ia juga merupakan satu prinsip perundangan yang digunakan untuk memelihara kehidupan seorang Muslim tersebut yang sejahtera, selamat dan tidak memiliki kecacatan yang boleh mengancam keamanan masyarakat dan keselamatan individu. Apabila kehidupan individu membahayakan kehidupan masyarakat lantaran individu tersebut dianggap penyakit, menyimpang daripada kesihatan kemanusiaan serta keselamatan fitrah, menjadi kuman beracun yang merosak keutuhan umat, merosakkan agama, akhlak, kehormatan serta menyebabkan kejahatan dan kesesatan dalam masyarakat. Maka pada waktu itu gugurlah haknya dalam kehidupan. Hidupnya adalah sia-sia dan wajib dihapuskan agar masyarakat Islam hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Maksud perkataan bagi hadis kehormatan darah seorang Muslim. Yang pertama, la yahillu dama, tidak halal darah. Artinya tidak halal untuk ditumpahkan. Maksudnya ialah pembunuhan. Makna kalimat yang kedua, bi ahdath thalas, la yuhillu qatal al-muslim bisababin fi'lihi sifatun aw khaslatun min thalasil khasal. Bi ahdath thalas, dengan salah satu daripada tiga perkara.
Maksudnya, seorang Muslim itu boleh dibunuh dengan sebab dia melakukan salah satu daripada 3 perkara tersebut. Dan 3 perkara itu ialah orang yang berkahwin dan kemudian berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri daripada jemaah. Yang ketiga, an-nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya, seorang itu dibunuh dengan sebab dia telah membunuh orang lain dengan sengaja dan bukan dengan jalan yang hak sebagai imbalan dari yang dibunuh. Thaibu zani. Thaibu min laysu bibakrin yutlaqu ala dhakar wal untha. Yuqalu rajulun saibu wa imra'atun saibu. وهو اسم فاعل من ثاب رجعي وإطلاقة على مرأة أكثر لأنها بصداد الرجوع والعودة إلى أهلها. والثاني اسم فاعل من زنا وهو في لغة فجور، وشرعا قطع رجل مرأة حياة في قبلها من غير نكاح. ثيب الزاني, orang yang telah berkahwin yang berzina. Thaibu artinya orang yang bukan dara. Perkataan ini boleh digunakan untuk lelaki ataupun perempuan. Disebut rajulun thaibu pada lelaki yang pernah berkahwin dan imra'atun thaibu pada wanita yang pernah berkahwin. Kebiasaannya perkataan ini digunakan untuk wanita. Perkataan zina pula dari segi bahasa artinya kejahatan. Mengikut istilah syarak pula, ialah seorang lelaki yang menyetubuhi wanita yang hidup pada farajnya tanpa nikah. Yang terakhir, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Lafaz ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Tirmizi. Assalamualaikum, saya Muhammad Aziz Hafiz Biazmi 063115 akan membentangkan tentang hurmati dami muslim, iaitu kehormatan darah seorang muslim. Inna man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, seseorang yang telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, fa aqarra biwujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi, berarti dia telah berikrar dengan kewujudan Allah dan keesaannya. Wa saddaqa bi nubuwwati khatamir rusul wa i'tarafa bi risalatihi, membenarkan kenabian Rasulullah sebagai penyudah para nabi serta mengiktiraf risalah yang dibawanya. Faqad asama damahu wa sana nafsahu wa hafidha hayatahu, dengan ikrar ini bermakna dia telah menjaga dan memelihara darah, jiwa dan hidupnya. ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يريق دمه أو يزهق نفسه. Tidak boleh sesiapa pun termasuk dirinya sendiri menumpahkan darah ataupun membunuhnya. وتبقى هذه الإسمة ملازمة للمسلم. Penjagaan ini kekal menzalimi, yakni tidak berpisah daripada kehidupan seorang muslim. ولا تسلب منه أو ترفع عنه إلا إذا اقترف إحدى جنايات ثلاث. Tidak boleh dirampas atau dihilangkan kecuali apabila dia melakukan salah satu daripada 3 jenayah. Kullu minhuma min sya'niha an tarfa'ul ismah an fa'iluha wa taj'alahu mihdarud dam. Ketiga-tiga jenayah ini boleh menghilangkan penjagaan tadi terhadap pelakunya dan darahnya boleh ditumpahkan. Wa hadhil jinayat hiya, 3 jenayah tersebut ialah al-awwal qatlun nafs amadan bi ghairi haq. Yang pertama, membunuh dengan sengaja tanpa hak. Al-thani az-zina ba'da al-ihsan wa huwa az-zawaj. Yang kedua, berzina setelah berkahwin. Al-thalis ar-riddah. Yang ketiga, murtad. Antara kandungan hadis ini yang kedua adalah berkenaan dengan rejam. Ijma' umat Islam ataupun umat Islam telah sepakat mengatakan bahawa hukuman bagi penzina yang telah berkahwin ataupun boleh disebut sebagai muhsan adalah direjam sampai mati. Jadi persoalannya, kenapa perlu direjam? Orang yang berzina perlu direjam kerana dia telah dianggap mencerobohi kehormatan orang lain dengan berzina. Allah telah mengurniakannya nikmat yang halal, tetapi dia menggantikan perkara yang baik Allah bagi itu dengan yang kotor, dan dia menodai ataupun mengkhianati nilai kemanusiaan sabit dengan 3 perkara. Yang pertama, percampuran baka.
Yang kedua, orang yang berzina ini telah dianggap merosakkan keturunan. Dan yang ketiga, orang yang berzina ini telah dianggap telah ingkar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni jalan yang membawa kepada kerosakan. Sadaqallahul azim. Seterusnya, berbicara tentang muhsan. Apakah yang dimaksudkan dengan muhsan? Apa itu muhsan? Muhsan adalah seorang yang merdeka, juga seorang yang baligh, dan juga seorang yang berakal yang telah melakukan persetubuhan atau disetubui pada bahagian kubulnya, yakni kemaluan bahagian hadapan, melalui nikah yang sahih, nikah yang sah. Seterusnya, hukuman rejam ini sabit berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi dan apa yang telah dilaksanakan oleh baginda sendiri, seperti mana Al-Jamaah yang telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam Al-Ma'iz. Siapakah Al-Ma'iz? Seorang yang sudah berkeluarga. Imam Muslim dan perawi yang lain juga telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam Al-Ghamidiyah. Al-Jamaah juga meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Ya Umair, pergi dan telitilah isteri orang ini. Jika dia mengaku berzina, maka rejamlah." Maka pergilah Umair kepadanya, dan ternyata wanita itu mengaku, lalu direjam. Seterusnya, sebagai maklumat tambahan, hukuman rejam ini dahulunya telah terdapat dalam Al-Quran, tetapi telah dinasahkan bacaannya, telah dinasahkan ayatnya, seperti mana boleh kita lihat lafaznya berbunyi, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayana farjumuhuma albattah nakalan min Allah wallahi azizun hakim." Maksudnya, orang dewasa lelaki dan perempuan apabila berzina, maka rejamlah keduanya sebagai hukuman daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang terakhir, Ibnu Abbas telah melakukan istinbat ataupun telah mengeluarkan hukum terhadap hukuman rejam daripada Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Maksudnya, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusanku menerangkan kepada kamu banyak hal, yakni hukum yang kamu sembunyikan, dan Allah telah banyak memberi keampunan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Lalu Ibnu Abbas telah berkata berdasarkan ayat Quran tadi. Beliau berkata, barang siapa yang mengkufuri hukuman rejam, bererti dia telah mengkufuri Al-Quran tanpa disedarinya. Kemudian beliau membaca ayat di atas seraya berkata, hukuman rejam adalah di antara hukuman yang mereka sembunyikan. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, sanadnya adalah sahih. Nama saya Ismail Rifa'i bin Nur Muhammad. Marratan Zaniyah, nama saya Ismail Rifa'i bin Nur Muhammad. Nombor metrik saya 064890. Ijma' ulama Islam mengatakan bahawa sesiapa yang membunuh seorang Muslim dengan sengaja, dia berhak untuk dijatuhkan hukuman qisas, iaitu bunuh balas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa. Suratul Ma'idah ayat yang ke-45. Hukuman ini ditetapkan agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang mana maksudnya, dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran. Suratul Baqarah ayat yang ke-179. Hukuman qisas akan dilaksanakan kepada seorang mukallaf apabila dia melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak, sama ada pembunuh atau yang dibunuh itu lelaki ataupun wanita. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Amr bin Hazm bahawasanya seorang lelaki telah dihukum bunuh dengan sebab membunuh seorang wanita. Selain dari itu, ia juga benar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum mati seorang lelaki Yahudi yang telah membunuh seorang gadis suruhan. Namun begitu, hukuman qisas akan gugur sekiranya wali pihak yang terbunuh memberikan kemaafan kepada si pembunuh. Ijma' ulama juga mengatakan bahawa wajib qisas apabila pembunuh dan yang terbunuh adalah kafir,
tetapi mereka berbeza pendapat apabila yang dibunuh itu bukan kafir harbi seperti kafir zimmi dan kafir musta'man. Sebahagian ulama di antara mereka ialah ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa wajib qisas juga berdasarkan kepada umum firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud jiwa dibalas dengan jiwa. Selain itu, sebahagian ulama yang lain di antaranya ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahawa tidak diqisas sama sekali seorang muslim kerana membunuh kafir. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya tidak dihukum bunuh seorang muslim dengan sebab orang kafir. Akhir sekali, jumhur fuqaha juga berpendapat bahawa bapa tidak boleh diqisas dengan sebab membunuh anak kandungnya sendiri. Hukuman murtad. Para ulama bersepakat bahawa apabila seseorang itu murtad dan bertegas di atas kekafirannya serta tidak ingin kembali kepada Islam setelah diminta bertaubat, maka dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya berdasarkan kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang bertajuk kehormatan darah seorang muslim. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ashabus Sunan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah menentukan hukuman bunuh terhadap wanita yang murtad. Jumhur ulama mengatakan bahawa wanita yang murtad juga dihukum seperti lelaki yang murtad berdasarkan dalilnya yang umum. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa wanita tidak dibunuh tetapi dikurung sehingga dia kembali kepada Islam ataupun dia mati di dalam kurungan. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan perawi yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh wanita di dalam peperangan, dan Rasulullah tidak membezakan di antara wanita yang kafir asli dan wanita yang murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Zainal Akrami, nombor matriks 065140. Saya akan teruskan pembentangan ini. Siapakah pelaksana hukum qisas dan hukum hudud? Pelaksana ialah wali kepada yang terbunuh. Yang pelaksana seterusnya adalah orang yang diperintah oleh pemerintah. Sekiranya wali tersebut melaksanakan hukum qisas, pembunuhan semula, tanpa arahan pemerintah, tidak mengikut arahan pemerintah, mereka akan ditakzir. Wakil melaksanakan qisas tanpa keizinan pemerintahan, membunuh orang murtad, membunuh penzina muhsan. Penzina muhsan ni ialah penzina yang telah berkahwin, lelaki yang telah berkahwin dan perempuan yang telah berkahwin. Mereka yang melaksanakan semua ini akan ditakzir oleh pemerintah kerana melaksanakan hukuman tanpa arahan pemerintah. Maksudnya wali itu melaksanakan hukuman terhadap dia telah membunuh orang murtad tanpa arahan pemerintah. Dia telah bunuh penzina muhsan tanpa arahan pemerintah. Mereka ditakzir kerana mereka melampaui batas dengan mengambil alih kuasa pemerintah. Mereka tidak dibunuh kerana pembunuhan yang mereka lakukan itu adalah hak. Sekian. Orang yang meninggalkan solat. Ijma' muslimin mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dengan mengingkarinya, maka dia menjadi kafir, dikira murtad dan dikenakan hukum riddah. Sekiranya dia meninggalkan solat kerana malas dan masih mengakui kefarduannya, maka para ulama berbeza pendapat. Menurut jumhur ulama, orang tersebut disuruh bertaubat. Kalau dia tidak mahu bertaubat, maka dibunuh sebagai hukuman hudud, bukannya kerana kafir. Imam Ahmad juga dan sebahagian ulama Maliki pula berpendapat orang tersebut dibunuh kerana kufur. Menurut ulama Hanafi pula, orang tersebut dikurung sehingga dia melakukan solat atau mati. Sewaktu di dalam kurungan dia ditakzir dengan pukulan atau sebagainya.
وأفادوا الحديث pengajaran hadis. الأول أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين وهم الغالبية العظمى منهم. Yang pertama, bahawa agama yang diiktibar adalah agama yang didukung oleh jemaah muslimin, iaitu golongan majoriti dari kalangan mereka. الثاني الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم, mendorong agar beriltizam dengan jemaah muslimin dan jangan menyimpang darinya. الثالث التنفير من هذه الجرائم الثلاثة والتحذير من الوقوع فيها. Ketiga, menjauhkan diri dari ketiga-tiga kejahatan tersebut dan berwaspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. الرابع تربية المجتمع الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلان قبل تنفيذ الحدود. Keempat, mendidik masyarakat agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa muraqabah, yakni merasai segala gerak-geri diperhatikan oleh Allah, baik pada masa sembunyi atau terang-terangan sebelum pelaksanaan hukum hudud. Al-khamis al-hudud fil Islam radi'ah wa yuqsadu minha al-wiqayah wal himayah. Yang kelima, hukum hudud dalam Islam adalah penahan, maksudnya ialah pencegahan dan pemeliharaan. As-sadis al-qawadul qisas la yakunu illa bisayf innal hanifah. Wa qala asy-syafi'iyyah yuqtalul qatil bimithli ma qutila bihi walil wali an ya'dila ila sayf. Yang keenam, qisas tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pedang menurut pendapat ulama mazhab Hanafi. Adapun menurut ulama Syafi'i, pembunuh itu dibunuh dengan menggunakan alat yang serupa dengan apa yang telah digunakannya untuk membunuh, dan wali boleh menggantikannya dengan pedang.